warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar sekalian, saya Ahmad Amsyar. Paling panggil saya Ustaz Amsyar. Hari ini kita akan belajar cara bersuci dan daripada hadas dan jenis najis dan cara mencuci najis tersebut, insya-Allah. Sebelum kita mulakan kelas kita, mari kita baca doa. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, tajuk pertama kita ialah tajuk bersuci daripada hadas besar. Okey, maksud hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Okey, pembahagian hadas. Hadas ada dua jenis, hadas besar dan hadas kecil. Okey, hadas besar, cara bersuci adalah dengan mandi dengan wajib. Okey, hadas kecil pula, cara bersuci adalah dengan berwudu. So hadas besar ni dia suatu perkara yang berat. Dia bukan perkara ringan. So bila kita buat sesuatu tu, kita beribadah kan, contohnya kita berkaitan dengan persetubuhan dan sebagainya, haid dan sebagainya, ada jenis-jenis dia yang menyebabkan kita mandi wajib. Kalau tak mandi, maka solat kita tak sah. Itulah super hadas kecil. Hadas kecil pula kalau kita ada kecil macam kentut, macam nak solat dan sebagainya, kita pergi tandas, kencing dan sebagainya, tapi kita lupa kita perlu berwuduk sahaja untuk beribadah. Okey, hadas kecil. Okey, segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seorang harus bersuci dengan berwuduk atau tayamum. Hal-hal ini yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah keluar satu dari dua lubang, itu kubur dan dubur, bersentuhan langsung antara kulit dan laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan bukan mahramnya, menyentuh kemaluan baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Okey, kemaluan orang lain tu maksudnya macam sentuh punggung kita ke apa ke, tak sengaja kan, kita batal jugalah. Okay. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai hal ini. Okey, dari Bursuh bin Safwan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Okey, ini adalah hadas besar, segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi wajib. Hal-hal yang termasuk dalam hadas besar adalah keluar darah bagi perempuan berupa haid, darah yang keluar setiap bulan, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, keluar air mani baik disebabkan kerana mimpi basah atau sebab lain, hubungan suami isteri, contohnya hubungan jima, baik yang keluar mani ataupun tidak, sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bila seorang lelaki duduk di antara potongan tubuh wanita, dua tangan dan dua kaki di tempat khatan laki-laki. Okey, meninggal dunia. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang meninggal kerana terjatuh daripada kenderaan, mandikanlah dengan air dan bidara kafanilah dua kainnya. Okey, seterusnya hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas besar. Okey, keluar air mani menyebabkan seorang harus mandi janabah atau junub, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang dinarasikan dalam suatu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya air itu kewajiban mandi dari sebab air keluarnya sperma. Okey, lepas tu mengenai hal ini ada sedikit perbezaan pandangan antara para fuqaha. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, seorang hanya diwajibkan untuk mandi junub bila keluarnya mani disertai dengan dorongan syahwat. Sementara itu mazhab Syafi'i memutlakkan keluarnya mani baik kerana dorongan syahwat
ataupun kerana sakit, semuanya tetap diwajibkan untuk melakukan mandi junub. Mandi wajib ataupun junub. Mandi wajib ataupun junub adalah diwajibkan ke atas setiap Muslim untuk membersihkan dirinya daripada hadas besar. Perkara-perkara yang membawa kepada mandi wajib: melakukan persetubuhan walaupun tidak keluar air mani. Jika keluar air mani, bermimpi atau sengaja. Mati, masuk Islam orang yang sebelumnya adalah kafir. Keluar darah haid, nifas, melahirkan anak atau wiladah. Cara mandi wajib. Niat mandi wajib. Nawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala. Sunat membasuh tangan sebanyak 3 kali. Membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Mengambil wuduk sebagaimana biasa, kecuali kaki. Kaki dibasuh selepas mandi. Membasuh keseluruhan rambut di kepala. Membasuh kepala berserta dengan telinga sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali menimba air. Menjirus air ke seluruh bahagian badan di sebelah lambung kanan dari atas sampai ke bawah. Menggosok bahagian-bahagian yang sulit seperti pusat, ketiak, lutut, dan lain-lain supaya terkena air. Membasuh kaki. Seterusnya, ulang pada anggota kiri dengan cara yang sama. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu jika Rasulullah SAW hendak mandi janabah ataupun junub, baginda membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan hingga ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwuduk sebagaimana berwuduk untuk salat,
Lalu baginda mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut. Hingga baginda menganggap telah cukup, baginda tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu, baginda menggosok seluruh badannya. Kemudian, okey, kali ini kita nak terangkan persetubuhan jima. Persetubuhan jima ini maksudnya adalah melakukan hubungan seksual atau bersenggama walaupun tidak keluar mani. Para ulama membuat batasan tentang hal ini, yakni lenyapnya kemaluan kurungan masuknya ke dalam faraj wanita atau faraj apapun, termasuk faraj haiwan ataupun usia dewasa hingga anak kecil. Dalilnya berasal dari hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW sabda, bila dua kemaluan bertemu atau bila menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi janabah atau melakukan bersama Rasulullah SAW dan kami mandi, dan aku melakukan bersama Rasulullah SAW dan kami mandi. Hadis Bukhari. Okey, landasan lain dapat ditemukan dalam sabda berikut. Bila seorang duduk di antara empat cabangnya kemudian bersungguh-sungguh kurungan menyetubuhi, maka sudah wajib mandi. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Okey, hukum bersuci daripada hadas. Hukum bersuci daripada hadas adalah wajib. Ini adalah berdasarkan dalil berikut, wa in kuntum junubun fatahharu. Jika maksudnya jika berjunub maka bersucilah. Okey, pengertian pula. Kekotoran maknawi. Kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh diri seperti berhadas kecil atau besar. Wiladah, melahirkan anak. Nifas, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Bersetubuh, melakukan hubungan jenis suami isteri. Keluar air mani, air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Larangan berhadas besar, menunaikan solat, mengerjakan tawaf, membaca dan menyentuh Al-Quran, berada di dalam masjid. Perkara ini tidak boleh dilakukan, berdosa besar. Jadi jangan lakukan, insya-Allah. Kaedah bersuci daripada hadas besar ialah niatnya nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah. Okey. Nombor 1, kaedahnya menghilangkan najis terlebih dahulu. Kita kencing nak berak, habiskan dulu, settlekan semua tu. Okey. Lepas tu membaca basmalah sambil bismillah sambil berniat mengangkat hadas besar. Basuh tangan 3 kali, basuh kemulan daripada kotoran dan najis, mengambil wudu, membasuh keseluruhan rambut dari kepala dan dari telinga. Ini basuh ni kena rata lah. Rambut semua tu, hidung kena rata. Okey. Menjurus air ke seluruh badan, bermula di sebelah yang kanan, bahagian kanan kita lah. Okey, menggosok bahagian sulit dan lipatan macam bawah ketiak kita macam apa, itu kena basuh lah tu. Itu pergi rata kan. Okey, lepas tu last sekali membasuh kaki. Ini amalan wajib. Okey, tajuk seterusnya ialah jenis-jenis najis. Najis pertama, najis mughalada, adalah najis berat. Okey, jenis najis mughalada ni disebutkan sebagai najis berat lantaran perlu berlakukan khusus untuk membersihkannya atau menyucikannya. Okey. Yang kita masuk ke dalam golongan najis mughalada adalah najis anjing dan babi bersertakan anak dari salah satu keduanya. Najis mukhaffafah pula ialah najis yang ringan. Najis mukhaffafah adalah najis yang berupa air kencingnya seorang bayi lelaki-lelaki yang belum berusia 2 tahun
serta belum makan selain air susu yang berasal dari ibunya. Okey. Najis yang ketiga ialah najis mutawassithah. Dia peringkat sedang. Okey. Najis mutawassithah ni adalah jenis najis level sedang yang termasuk golongan najis mutawassithah, yakni najis-najis lain, yakni yang bukan merupakan najis mughalladah dan mukhaffafah. Yang termasuk najis mutawassithah ialah air kencing, tahi, air mazi, nanah, apapun yang keluar dari lubang bangkai selain manusia, ikan dan belalang, darah selain itu dan limpa dan lainnya. Okay. Cara menyuci najis terdapat perbezaan cara menyucikannya najis. Sesuai dengan golongannya, berikut adalah ketentuan untuk menyucikan jenis-jenis najis seperti disebutkan di atas. Okay. Cara menyucikan najis mughalladah. Pertama, cara menyucikan najis mughalladah adalah dengan membasuhnya menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Okay. Sebelum dibasuh dengan air, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu wujud dari najisnya tersebut, sehingga secara kasat mata menjadi hilang dan tidak ada lagi bau yang ditimbulkan. Metod mencampur air dengan debu guna menyucikan najis mughalladah dapat menggunakan salah satu dari 3 cara. Ketiganya iaitu mencampurnya secara bersama-sama, kemudian diletakkan pada tempat yang ada najisnya. Untuk meletakkan debu di atas tempat yang terkena najis dan kemudian memberi air dan mencampurnya sehingga terbasuh. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara memberi air baru, kemudian memberi air baru, kemudian memberi air baru, kemudian debu dan mencampurnya hingga terbasuh. Cara yang kedua, cara menyucikan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Cara untuk menyucikan najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum berumur 2 tahun ini cukup mudah, iaitu dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Meskipun demikian, yang dipercikkan beruslah cukup kuat hingga mampu membasahi tempat yang terkena najis airnya, pun mestilah lebih banyak daripada air kencing yang dikeluarkan setelah itu, baru kemudian dikeringkan. Okay, yang ketiga, cara menyucikan najis mutawassithah. Cara menyucikan najis mutawassithah ialah dengan dihalangkan najis ainiyahnya terlebih dahulu, iaitu yang berupa warna, bau serta rasa. Dilanjutkan dengan proses menyiram dan dengan menggunakan air suci dan menyucikannya. Okay, cara yang menyucikan najis berbeza-beza tergantung jenis najis berdasarkan fiqh Islam. Terdapat 3 jenis najis. Salah satunya mutawassithah. Secara bahasa, najis memiliki makna segala sesuatu yang kotor, sedangkan dari segi istilah dalam fiqh Islam, najis merupakan sesuatu yang kotor dan bisa menjadikan solat dan sejumlah ibadah lainnya tidak sah. Najis yang dianggap menyebabkan ibadah tidak sah ini biasa mengenai tubuh manusia atau tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah tersebut. Oleh sebab itu, najis perlu dibersihkan dan disucikan. Selain itu, dengan tujuan demikian, keabsahan ibadah yang akan dilangsungkan lantaran biasa berpengaruh terhadap amalannya. Okey. Tadi Ustaz akan tunjuk video-video cara-cara menyuci najis tersebut, insya-Allah.
Okey, untuk contoh najis muhafafah, kita hilangkan ataupun lap najis itu terlebih dahulu. Kemudian kita renjiskan dengan air mutlak tempat yang terkena najis secara sekata. Dan akhir sekali kita lap hingga kering. Untuk najis mutawasitah ni, contohnya baju kita terkena muntah, kita hendaklah buang air najis tu terlebih dahulu. Kemudian kita cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis tu sehingga hilang warna, bau dan rasa. Bagi najis mughalazah, kita memerlukan cucian sebanyak 7 kali, 6 kali air mutlak dan sekali air yang bercampur tanah. Pertama, kita akan buang air najis tu terlebih dahulu kalau kita, contohnya kalau ada tahi anjing. Tapi sekarang contoh kena kencing anjing. Cuci dengan sekali air tanah dan 6 kali air mutlak. Baik, cukup 6 kali cucian dengan air mutlak. Pastikan hilang warna, bau dan rasa. Itu saja. Assalamualaikum.